Saya pun dalam keadaan ini sekarang ni. Alright? So, itu yang kita cakap, macam mana kita nak bantu mereka. Okay? So, bagaimana kita nak bantu tim ini? Betul tak? Saya bagi makan pada tim ini hanya kerana Allah, atau saya hanya nak jadikan dia sebagai kuli kita? So, that's all. Alright? So, emosi, kawal emosi, kontrol emosi, susun emosi kita. Alright? So, kata nak ngaji, ngajilah. Kata nak fahami Al-Quran, fahamilah. Tak boleh nak faham, tengok dalam terjemahan. Tak boleh juga nak baca, buka YouTube channel, just start kelas, mengaji syekh-syekh tertentu. Okay? So, ini je dia punya point, macam mana kita nak luahkan perasaan kita. Alright? Boleh? Okay. So, seterusnya, okay, bila kita dah terkena coronavirus, bukan kita ya, maksudnya bisnes kita terkena dengan coronavirus, okay, so apa kita nak buat? Apa kita nak try lagi? Alright? So, saya alhamdulillah saya berada di dalam network bisnes saya. So, BNI Primera, dia dalam grup tu kami ada pelbagai tim, pelbagai jenis bisnes kat situ. Jadi saya akan selalu membaca what next. Okay? So, bagaimana membina strategi? So, sekarang kita nak pergi kepada strategi. Okay? So, strategi. So, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak buat time macam ni? Okay? Dah habis nangis ya? Sebab kita ada 14 hari lagi. Sekarang dah 13 hari. So, jangan setiap hari nangis pula. Okay? Kontrol emosi, kawal emosi. InsyaAllah dia akan stabil. Tu yang banyak update tengah masak. Update perut dah membesar. Alright? So, kat situ lah kita nak kena benda-benda macam ni. Alright? So, what is strategi kita sekarang? Okay? So, strategi kita keluarkan kertas putih atau apa-apa. Boleh keluarkan laptop, boleh keluarkan notepad kita atau phone kita. Sangat smart sekarang ni. Okay? So, mula catat diri kita. Okay? Catat kita punya keadaan kita. Apa yang pertama? Urus hutang. Okay? Urus hutang. Hutang kepada siapa? Bank? Agensi? Okay? Atau mana-mana yang kita dah buat. Okay? So, semua dah dikeluarkan dia punya penyata di situ. Alright? So, urus yang kedua, urus tim. Okay? Okay? Beritahu. Okay? Apa dia? Kita kena terus terang. Okay? Terus terang apa? Terus terang keadaan kita. Terus terang keadaan kita. Kita beritahu bagaimana kita. Apa next dia? What next? Untuk mereka. Sanggup tak mereka bekerja tanpa gaji? Untuk beberapa keadaan ini. Okay? So, itu yang perlu diurus. So, bagaimana nak urus? Dia kena bermula daripada awal sebelum kena COVID-19. Tapi dah terkena, so kita terus tanya pada tim, duduk bersama, buat dalam bentuk mereka meluahkan perasaan. Mereka yang beritahu mereka ada tanggungan apa. So, what next? Mereka punya, tim punya cerita. Okay? So, tanya mereka, bagaimana nak urus benda-benda macam ni? Alright? Okay? So, bila dah settle, okay, ni dia lebih kurang sebenarnya ketika ada dalam bisnes kita perlu ada SOP. Alright? So, yang ni sebenarnya before lah ya. So, sekarang kita betul-betul fokus apabila kita tengah-tengah ni. Before dah tak boleh buat apa dah. So, what is next? Alright? So, di situlah yang saya nak share. Alright? So, apa nak buat? Okay? So, yang ni saya tutup sekejap sebab yang ni adalah, nanti saya akan share sedikit. Alright? So, what next? Okay? So, next
adalah you kena buat peta minda. Okay? So, tahu cara menulis peta minda? Dia mesti bermula daripada tengah. Okay? So, contoh pusat tuition. Okay? A, B, C. Okay? Nampak So, dari situ, apa yang you dah buat pertama? Saya akan gunakan kanan, ada orang suka gunakan kiri, depends kepada kita punya kebiasaan kita. Alright? So, pusat tuition ABC. Apa yang kita dah buat? So, kelas tuition. Okay? So, kelas tuition. Satu. Right? Kat sini pecahan pula. Subjek apa? Right? So, daripada sini, siapa pula? Customer segment. Sini. Right? Okay? So, ini yang utama. Sebab ini adalah income utama you. Alright? Income utama anda. Alright? So, nampak tak? Bila dia dekat peta minda, dia akan banyak. Okay? So, saya suka buat 7. Depends kepada anda. Anda nak buat berapa? Depends. Alright? So, saya suka pecahkan kepada 2. Offline. Alright? Online. Ni saya buat So, saya buat benda ni lah bila saya dalam keadaan macam ni, dan memang before ni saya buat macam ni. Alright? Offline. Siapa yang boleh kita buat kelas tuition? Alright? Kelas latihan. Maybe latihan apa? Parenting dalam pusat tuition tersebut. Alright? Apa lagi? Okay? Latihan guru kemahiran. Okay? Sebab kita nak utilisekan, kita nak Tuan Carl selalu cakap dekat saya adalah blue ocean. Kita nak memperbagaikan daripada kita punya pusat tuition ni. Okay? Kita nak buat perbagaikan daripada sini. Alright. So, daripada sini, latihan parenting, latihan kemahiran, berbeza. Sekarang, coding. Boleh jadi, daripada latihan coding, kita akan buat, public speaking. Maybe. Sebab what is next? Right. This is strategy. Siapa kita nak buat strategi? Kenapa kita kena berimpian? Inilah dia. Berimpian. Right? So, kita tak mati. So, okay. Saya dah jemur kain. Saya dah masak. Apa next? This one next. Next apa? Manfaatkan akal kita yang Allah berikan. What the next? Next baca Quran. What the next? We must plan. Sebab saya masih hidup. Besok lusa saya mati. What the next? Kain kapan dah siap belum kat rumah? That's it. Alright? So, benda ni. Alright? So, lepas daripada sini, dia offline. Nampak? Benda ni. Okay? So, strategi. Macam mana kita nak bina strategi kita? Bagaimana kita nak kita tak mati. Kita tak mati akal. Alright? So, daripada sini, alright? Saya pergi offline. Banyak lagi yang boleh dikembangkan di sini. Okay? Boleh share kat situ. Apa yang offline yang you rasa boleh? Okay? Saya buat saya punya sendiri. Saya buat sewaan virtual office. Right? So, memang terkenal lah. Sebab this is coronavirus now. Right? Okay. So, benda macam ni boleh difikirkan. Bila you letakkan 1, 2, 3 garisan macam ni, you akan nampak, okey, banyak lagi saya nak kena buat. Okey, banyak lagi saya nak buat. Okey, banyak lagi saya nak buat. Alright? Okay? So, online pula. Pergi online pula. Apa online? Apa yang you nak kena buat sekarang ni? Alright? Tengok perkembangan semasa. Apa yang nak kena buat? Alright? Contoh sekarang, Barat punya dekat Malaysia macam masih terlalu kecil. Alright? E-learning. Macam mana nak bina e-learning kat sini? Alright? So, bagaimana nak bina e-learning? Maybe platform apa? Platform vision.
center. Okey, pusat tuition yang mana-mana, you buat satu platform di sini. Alright, e-learning di sini pun you boleh pecahkan, ada banyak. Alright, UPSR punya, SPM, PT3 sekarang ni. Alright, so ada lagi, kalau nak pecahkan lagi, PSRA, apa lagi? Yang darjah 5 punya tu pun ada, satu lagi. Saya lupa. Alright, so di sini. So semuanya pecahkan dalam bentuk online punya. Nampak tak? Ni nampak sebenarnya banyak sangat sebenarnya yang kita nak kena. What the next? Too much. Sangat banyak. Alright, so bila daripada sini lah, alright, pecahan sini pun, alright, maybe sini animasi apa? Pendidikan. Maybe. Okay, so kita masih menggunakan orang lain punya. Alright, so kita try. Okay, so daripada situ, what the next? Ni strategikan. Gunakan peta minda. Gunakan apa? Peta minda dekat situ. Okay, so daripada sinilah, nampak tak percambahan kat sini. Alright, so saya boleh sharekan terus. Okay, next, apa kita nak buat daripada benda ni? Banyak dah kan idea. Okay, so boleh catat kat situ. Banyak sangat idea. What the next? Okay, so lepas what the next, okay, you sediakan satu lagi paper. Okay, atau you boleh cari perkataan atau tolong type untuk dapat pada saya BMC. Okay, Business Model Canvas. Okay, you type je dekat Google, ada benda tu. Alright, so nak lebih detail, kena banyak belajar. Dekat Inscan ada mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. So saya kenal pasti Coach Lily, coach saya juga dulu, dia mengajarkan hal ini juga, Business Model Canvas. Okay, so daripada sini, okay, dia ada box dia. Okay, saya lupa nak print. Okay, so macam ni. Daripada sini, okay, apa yang you kena buat bila dah banyak sangat idea tu nanti tersimpan dalam dapur ke? Tak kan? Sebab mestilah usahawan wanita dan usahawan yang tengah menonton ni, mereka adalah pejuang. Kita adalah pejuang, alright? So saya cakap kat situ, kita adalah pejuang. Yes, we are pejuang, alright? So daripada BMC ini, okay, so contoh yang tadi saya katakan, pusat tuition. Okay, so daripada pusat tuition ini, anda perlu kenal customer segmen anda. Siapa mereka? Mereka berada di mana? Alright, so biasakan soalan bila you nak jawab benda ni, siapa, di mana, okay, kenapa, okay, bagaimana. Soalan yang selalu saya buat dalam, kalau saya nak jawab sejarah, macam ni, siapa, di mana, kenapa, bagaimana. So you jawab. So you akan dapat daripada sini. So contohnya, bila pusat tuition nak mengajar, you ada dua customer segment ni. Customer segment yang pertama adalah, alright, parent. Sebab mereka yang ada RM. Mereka yang ada RM. Sorry, RM. Okay, so mereka yang ada RM. Yang kedua adalah student. Okay, so kat sini pun perlu dipecahkan. Student ni yang mana tadi? Saya dah pecahkan UPSR, okay, PT3, SPM, okay, atau yang bahasa Arab punya tu. Nampak tak saya tak update yang benda macam ni. Alright, yang bahasa Arab tu, cuba komen sikit apa daripada situ tu. Yang stamp. Nampak? Okay, so mereka adalah customer segment yang berbeza.
So kita mula-mula jawab, parents ni siapa? Okay? Bila you di area mana, you kena tahu area you tu yang kena dengan income mereka. Contoh berapa income mereka? Okay? So you akan tahu area mana. So macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? You just Google area orang-orang yang you nak target di situ. Alright? Boleh? Jelas So ini, barulah you start balik customer segment you berada di mana yang di sini pula. Pecahkan. Alright? 1, 2. InsyaAllah, benda ni you tak boleh fikir dalam masa 2 minggu ni. Kalau betul-betul difikir, dia akan siap tau. Dia akan cantik sangat dan you akan lebih bersemangat. What the next saya? Okay? So, ini yang kita perlu plankan. So, daripada tulisan tangan, type, lukis, kalau mampu, buat letak dalam berbentuk frame, letak dalam frame. Saya lupa nak tunjuk saya punya. Saya ada dekat office saya. Okay? So, saya dah buat benda ni. Okay? So, ini yang you perlu, what the next? And apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita kena betul-betul tekuni pembelajaran kita punya pusat tuition ni. Sebab saya bukan nak hari ni saya punya sharing bukan nak katakan so macam mana saya nak start. Saya dah tak ada duit, saya dah tak ada income. Okay? Yes, semua dalam keadaan benda tu sekarang ni. So dalam keadaan benda ni lah sekarang saya katakan kita sebagai pusat mengajar, kenapa kita tak belajar? Kenapa kita yang tak terus berfikir? Kenapa kita tak menjadikan benda ni adalah pusat yang saya yang kena berfikir, saya yang kena bangkitkan tim. So insyaAllah kita punya umur dunia kita masih panjang. So jangan terlampau kata okay dunia dah berakhir. You just preparekan kafan, prepare ilmu. Allah masih bagi panjang umur. You're next. Kita masih ada next. What the next? Alright. So saya nak share daripada BMC tersebut. Saya tak share semuanya. Okay, sebab kita ada 30 minit sahaja. Boleh lebih detail pergi ke kelas di InScan. InScan ada macam-macam ilmu yang boleh anda dapatkan. Serius, saya tak tipu. Alright. So daripada situ, daripada customer segment, you pergi kepada value proposition. Alright. So daripada value proposition ni, apa yang you nak bagi kepada parents? Okay. Apa yang kita nak bagi kepada student kita? Alright. So daripada value inilah yang anda boleh share kepada mereka, boleh katakan kepada mereka, okay, benda-benda macam ni lah yang patut saya share, benda-benda macam ni lah yang patut. So ini yang saya buat. Alright. So anda maybe boleh bangunkan dalam benda-benda macam ni. Okay. So inilah yang perlu yang diperkemaskan. Okay. What the next? Apa nak buat time COVID-19 ni? Kita stay at home, kita rasa selamat di rumah kita. Okay. So kita berfikir dengan cara waras. Kita berfikir insyaAllah kita akan masih panjang umur. InsyaAllah Allah suruh kita untuk teruskan panjang umur, kita teruskan untuk berfikir. So we must have plan, we must have strategy. Alright. So apa yang seterusnya adalah apa nak buat selepas COVID-19. Alright. So tengah COVID-19 ni, buat ni. Alright. So last kali saya nak share. Okay. So tadi yang saya dah katakan. Alright. So bila you dalam keadaan macam ni, alright, you betulkan part yang selalu problem. Right. So selalu ada problem kat situ. Okay. So contoh sekarang ni, you dah ada bisnes ni. Alright. Yang pertama partnya adalah organisasi. Okay. So SOP.
kemudian marketing. Okey, kemudian pengurusan pekerja or team. Okey, so daripada sini kita tengok mana yang selalu ada masalah. Okey, problem. So cari problem, catat problem. Catat problem. Okey, so daripada catat problem, you pecahkan tadi jadi lagi pattern minda juga. Alright, problem contoh staff selalu lambat. Alright, so apa tadi dah jawab kan? So kenapa? Bagaimana nak urus? Bila dia datang lambat? Alright? Nampak? So, bila you catat, you akan terbuka. Bila you catat, you akan nampak. Okay? So, you akan nampak banyak benda sebenarnya. Oh, banyak sangat aku kena buat. Oh, banyak sangat yang benda aku kena settlekan sebenarnya. Okay? So, jadikan word tu atau you boleh cari dekat PowerPoint, cantikkan benda ni yang dia terus print. So, kita dah tahu apa motivasi hidup kita lepas ni, apa kita nak buat lepas tu. Alright? Okay? Alright? So, daripada situlah kita akan cakap kita ada next. Kita ada next level. COVID-19 adalah time aku untuk take charge. Okay? Take charge diri saya. Saya kena take charge balik. Nangis, terkadang serabut. Okay? So, sebab kenapa dia serabut? Terlalu banyak orang berbicara. Okay? Kenapa terlalu banyak orang berbicara? Kerana perkara ini adalah perkara yang sangat sangat dunia, maksudnya sangat global, benda-benda macam ni. Alright, so take charge balik. Take charge dari segi personal. Aku betul ke buat bisnes ni hanya kerana Tuhanku, atau hanya kerana aku ingin mencari sesuap nasi? Okay, so besarkan balik you big why. Besarkan balik your big why. Okay, tulis kat situ what your big why with your pusat tuition. Okay, so apapun you are still positive. Okay, InScan sangat membantu dari segi knowledge. Okay, you boleh pergi dekat InScan. Ada banyak coach-coach yang saya dah join dalam tu pun sangat berilmu, sangat berpengalaman. Okay, saya pun masih belajar. Saya sedang terus ingin belajar. Okay, saya berada di business counselor bersama InScan adalah untuk saya terus keep learning, sebab sometimes saya tak sempat untuk baca buku. Bukan sometimes, selalu tak sempat baca buku. Alright, so okay, so tarik nafas balik, kontrol emosi, kawal emosi kita ada, emosi tim kita ada, emosi keluarga kita ada. Alright, what the next? Kita perlu ada strategi, kita perlu ada pengurusan diri kita. What the next? What the next adalah kita gunakan peta minda di situ. Alright, what the next? Kita nak kena kenal balik customer segment kita. What the next? Kita kena buat kita punya framework diri kita. Jangan hanya imajinasi di minda, tapi kita kena visualkan. Kita kena apa? Visualkan. Alright? Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.